kebanggaanku, Islam kemuliaanku, bebaskanku dari gelap keakuan, kepada cahaya kekitaan. Assalamualaikum. Kami daripada kumpulan Bicara Ilmu. Assalamualaikum dan selamat datang ke acara istimewa kita pada hari ini. Tajuk acara kita pada hari ini ialah tentang pentingnya akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Saya, Nurin Damia, sebagai moderator sangat gembira kerana dapat bersama dengan dua orang tetamu yang sangat istimewa pada hari ini. Pertama, kita memiliki Ustaz Siddiq, seorang agamawan yang akan berbincang tentang nilai ini. Kerana ada gangguan sebentar tadi, dan soalan daripada puan mereka kita tadi, dia bertanyakan saya tentang apa itu kata akhlak daripada Nabi Muhammad SAW. Okay, baik. Akhlak ni dia merangkumi beberapa prinsip, iaitu perilaku, sikap dan etika yang kita tunjukkan dalam interaksi sesama manusia. Okey, baik. Akhlak juga dia adalah merupakan salah satu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia. Akhlak ni lah yang mendorong manusia untuk melakukan sesuatu perbuatan yang orang kata yang baik. Akhlak ni dia lebih kepada etika dalam kehidupan. Tetapi etika yang berpandukan kepada perbuatan dan akhlak Nabi Muhammad SAW. Okay. Baik. Sekiranya salah satu contoh daripada akhlak, adalah akhlak kejujuran. Okay, baik. Salah satu sifat satu akhlak yang ada adalah akhlak kejujuran. Kejujuran ni puan mereka ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Pada satu masa dahulu, saya ingat lagi kisah Nabi Muhammad SAW ni, dia dipercayai oleh kaum Arab Jahiliyah pada masa itu. Kerana apa? Dia ada sifat kejujuran. Ada satu kisah Nabi Muhammad SAW ni, dia naik ke bukit ke salah satu bukit, saya tak ingat bukit apa. Dia naik kepada satu bukit. Pada mereka awal dia nak berdakwah, dia naik pada satu bukit. Dia panggil semua orang Arab Jahiliyah pada masa itu. Dia panggil dan dia tanya, sekiranya aku katakan kepada kamu yang di belakang bukit ni ada tentera yang akan menyerang kita, adakah kamu percaya? Dan masyarakat Arab Jahiliyah pada masa itu dia kata, ya, kami percaya kepada kamu. Itu menunjukkan sifat kejujuran yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu memang tinggi. Itu salah satu sifat yang orang kata ada dalam akhlak. Itu saja, Ustaz. Ya, itu saja. Terima kasih Ustaz Siddiq. Sekarang mari kita dengarkan pengalaman Izzah tentang bagaimana akhlak ini telah mempengaruhi hidup anda setelah anda menjadi seorang pendosa. Terima kasih moderator. Saya dulunya seorang yang pemarah dan seringkali tidak mampu mengawal perasaan saya. Saya sering dibenci oleh rakan-rakan saya dahulu kerana sifat badan saya yang terlalu tinggi. Saya juga mudah mengeluarkan kata-kata pesan kepada rakan-rakan saya dan cikgu-cikgu saya. Namun setelah saya masuk dalam proses pemulihan di Kuala Lumpur, saya mula mendapat bimbingan agama yang cukup dan mula memperbaiki akhlak saya. Dari situ saya belajar betapa pentingnya kesabaran ni dalam kehidupan kita. Itu saja moderator. Itu ialah cerita yang sangat menginspirasi, Izzah. Terima kasih atas berkongsi. Mungkin sekarang kita boleh bertanya kepada Ustaz Siddiq. Baiklah Ustaz, tanpa membuang masa, saya ingin bertanya, bagaimana kita ingin memperbaiki akhlak? Baik.
cara-cara untuk kita memperbaiki akhlak ni, kita perlulah banyak berdoa kepada Allah SWT supaya apa? Supaya Allah SWT ni dia memberikan kita petunjuk dan hidayah untuk kekal istiqamah dalam melakukan sesuatu, untuk kita mengubah untuk kita mengubah akhlak kita jadi lebih baik tu. Selain daripada kita berdoa kepada Allah SWT, kita pun bolehlah sentiasa melakukan kebaikan itu sendiri. Contoh kata sifat akhlak pemurah. Akhlak pemurah ni kita kena bentuk dalam diri kita dahulu sebelum orang kata salahkan orang lain sebab apa kita tidak memiliki akhlak tersebut. Okey, contoh kata cara kita untuk membentuk akhlak pemurah ni, kita kena selalu orang kata memberikan sedekah tanpa berkira-kira. Contohnya kalau kita nampak orang susah, kita beri saja. Tak payahlah nak kira macam RM1, RM2, Allah untuk duit balik kena simpan. Tak boleh macam tu. Kita kalau tak beri, kita beri saja. Untuk beri pun kita janganlah orang kata rakam-rakam dulu untuk selfie post kat TikTok. Tapi kan Ustaz, saya nak tanya, Macam orang lama sekarang kalau macam contoh Ustaz Abid dulu, kan dia kan selalu suka bersedekah, tapi dia rakam juga. Macam mana tu Ustaz? Okey, kalau Ustaz Abid dulu sekarang ni banyak kontroversi, tapi saya bagus okey, baik. Contoh kata untuk Ustaz Abid tu, dia kalau kita tangkap gambar selfie apa semua, kita beri sedekah kepada orang dengan niat tujuan kita bukan untuk menunjuk, tetapi untuk mencontohi, untuk menjadi inspirasi kepada orang lain. Itu orang kata pandangan ulama, pandangan orang kata agama pun dia kata boleh tak ada masalah. Ada apa lagi boleh kata? Tak apa, sekarang ni terima kasih Ustaz Siddiq. Saya ingin bertanya kepada Izzah. Selama anda memperbaiki akhlak, apakah nilai-nilai akhlak Islam yang sudah anda terapkan selepas anda menjadi pemimpin? Sebelum ni saya kan seorang yang pemarah, baran, sering memaki semua orang. Namun selepas saya mendalami akhlak Islam ni, saya menjadi semakin sabar dan tenang menghadapi semua ujian saya. Saya juga mula menjaga solat, dan insyaAllah saya boleh memperbaiki akhlak saya dengan beristiqamah setiap hari. Baiklah, terima kasih Nurul Izzah. Okey. Selain Ustaz Siddiq, selain cara memperbaiki akhlak, apakah sifat akhlak Rasulullah SAW yang kita boleh contohi? Okey, baik. Soalan mereka ni ada bagus untuk diketahui oleh masyarakat, orang masyarakat umum. Jadi apakah akhlak yang sepatutnya kita, akhlak daripada Nabi Muhammad SAW yang patutnya kita contohi? Banyak sebenarnya akhlak bagi dia yang terpuji yang sepatutnya kita contohi. Contohnya ialah akhlak kejujuran, akhlak penyabar. Tadi Nurul Izzah dia kata dia seorang pemarah. Dia sepatutnya mencontohi akhlak penyabar daripada baginda Nabi Muhammad SAW tu. Sebab apa? Apabila kita jadi seorang yang sabar, penyabar ni, insya-Allah banyak konflik ataupun masalah yang dapat diselesaikan. Jadi orang kata dia tidak akan menimbulkan konflik yang orang kata berpanjangan lah. Contoh kata bila kita boleh duduk berbincang, kita tidak menyelesaikan sesuatu dengan kekerasan, jadi kita dapat meminimumkan kerugian yang bakal terjadi. Dan itu Ustaz, kita kalau jadi seorang penyabar, kita tidak akan mudah maki kan Ustaz? Ya, betul. Macam Nurul Izzah kata ni, dia seorang yang pemarah tadi, kita memaki, mengeluarkan kata-kata yang kesat. Dia kalau dia seorang yang penyabar, dia menerapkan orang akhlak penyabar, jadi dia tidak akan mudah untuk menggurus hati sesiapa yang memaki hamu, mengeluarkan kata-kata kesat. Ya Ustaz, saya dah mula belajar cara untuk bersabar dalam proses pemulihan ini. Ya, dalam proses pemulihan. Ada lagi boleh? Sungguh menarik cerita Rasulullah SAW yang Ustaz ceritakan tadi. Seterusnya saya ingin bertanya kepada Izzah.
Sejak anda sudah berubah menjadi baik dan memperbaiki akhlak, apakah cabaran yang anda hadapi sebagai seorang remaja pada akhir zaman ini? Saya menghadapi berbagai ujian sejak saya ingin memperbaiki akhlak saya ini. Terutamanya antara ujian yang saya hadapi ialah rakan-rakan saya yang sering mentertawakan saya. Mereka merasakan yang saya ni macam kamu nak jadi baik. Kau ingat Allah tak terima kau punya apa yang kau buat sekarang ni. Mereka tak percayakan saya. Jadi namun saya tak dengar apa yang mereka katakan tu. Saya cuba menutup telinga dan cuba Buat bodoh dengan apa yang mereka katakan. Saya juga maksudnya saya cuba untuk menjadi lebih baik dengan berjihad kepada Allah dan beristiqamah dalam berbuat baik ini. Saya juga memutuskan silaturahim dengan rakan-rakan saya yang bersifat negatif, yang sering mengatakan yang bukan kepada saya dan yang sering mengajak saya ke arah yang jahat, yang mungkar. Pada sebab tu saya takut untuk berbuat maksiat dah. Saya tahu Allah Maha melihat. Seorang Nurul Izzah ni ada sifat ihsan lah. Ihsan tu maksud dia untuk takut kepada Allah. Bukan sesuatu. Betul. Ihsan. Baiklah, setelah Izzah memberitahu cabarannya, pasti ada strategi bagaimana kita ingin meningkatkan akhlak kita. Okey, mungkin Ustaz Siddiq tahu? Baik, terima kasih Puan Moderator. Untuk meningkatkan strategi untuk kita meningkatkan orang kata akhlak terpuji iaitu akhlak mahmudah ni ada banyak. Salah satu caranya adalah kita perlulah sentiasa mengamalkan membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah SWT, solat hajat, solat tahajud, orang kata sentiasa berdoa kepada Allah SWT. Apabila dan kita juga perlulah sentiasa bersama dengan orang-orang yang baik. Apabila kita bersama dengan orang baik ni, insya-Allah orang kata dia akan mendekatkan diri kita kepada akhlak mahmudah. Sebab apa? Bila kita tengok kawan kita ni ada nilai seperti kejujuran, nilai seperti penyabar, nilai seperti orang kata apa, pemurah, kita insya-Allah akan ikut dia. Ada satu hadis yang mengatakan bahawa sekiranya kamu berkawan dengan penjual minyak wangi, maka kamu akan berbau wangi. Dan sekiranya kamu berkawan dengan tukang besi, maka kamu akan berbau seperti tukang besi itu. Tak salah saya, ini hadis daripada riwayat Al-Bukhari. Tak salah saya. Maafkan saya sekiranya tersilap, tapi tak salah saya. Baik, seterusnya strategi yang sepatutnya kita buat adalah orang kata mendekatkan diri kita selain daripada kawan-kawan lain. Kita perlulah pergi ke ceramah kepada agama, mendekatkan diri dengan Tok Guru, orang kata menuntut daripada lutut ke lutut. Untuk apa? Untuk memastikan ilmu yang kita terima tu tidaklah orang kata salah. Itu salah satu cara buat kan. Okey, terima kasih Ustaz Siddiq. Sekarang mari kita mendengarkan. Terima kasih Ustaz Siddiq. Sebelum kita mengakhiri bicara kita pada hari ini, saya ingin membuat kesimpulan tentang akhlak, iaitu sebagai umat Islam, kita mestilah mengamalkan akhlak mulia pada setiap masa. Walaupun godaan syaitan selalu mengajak kita bermaksiat pada setiap masa, hari ini dikatakan demikian kerana akhlak merupakan cerminan diri yang kita perlu terapkan untuk menuju ke jannah di akhir akhirat. Mungkin Ustaz Siddiq dan Izzah ada kesimpulan yang ingin diberikan? Apa yang dapat saya simpulkan bagi ceramah ini ialah kita hendaklah mencontohi sifat akhlak mulia Nabi Muhammad SAW, kerana akhlak yang baik ini dapat memperkuatkan hubungan sosial dan membantu sesuatu komuniti itu supaya menjadi harmoni dan sentosa.
seseorang dengan akhlak yang baik ni lebih cenderung untuk dihormati dan dipercayai oleh orang lain. Sebab itu hari ini akan menyebabkan kita lebih memahami dan mengikuti jejak-jejak orang yang baik supaya dapat membimbing kita dalam praktikan akhlak. Okay, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Moderator serta Nurul Izzah tadi kerana telah menyampaikan pandangan masing-masing. Saya pula berpendapat bahawa akhlak Islamiah ni, akhlak Nabi Muhammad SAW ni perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Kerana apa? Kerana apabila kita mengamalkan akhlak yang betul, akhlak Nabi ni, insya-Allah umat Islam ni akan dipandang lebih tinggi darjat dia dan lebih mulia. Kenapa? Orang Islam akan melihat bahawa orang Islam ni adalah orang yang terbaik. Sebab kerana ini akhlak-akhlak yang telah kita amalkan. Contoh kata, orang bukan Islam akan memandang umat Islam ni sebagai orang yang jujur, seorang yang amanah, seorang yang orang kata pemurah dan apa-apa sajalah nilai kebaikan. Justru selepas itu hal yang akan menarik mereka untuk memeluk Islam dan mempelajari tentang apa itu Islam. Begitu Puan Moderator. Okey, baiklah, kita alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur, tetamu istimewa kita pada hari ini. Berketukan. Okey, dan jemaah sekalian kerana hadir dalam ceramah kita pada hari ini. Semoga kita berada di dalam lindungan Allah. Okey. Selesai. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye Ustaz.